Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Dan saya Hazrina Kasim. Hari ini untuk edisi 18 Mac 2020. Di mana tengah malam tadi telah pun bermulanya perintah kawalan pergerakan yang mana akan berterusan sehingga 31 Mac 2020 bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Dan pastinya ia juga perlu dilihat secara tuntas dalam kalangan rakyat sendiri betapa pentingnya untuk sama-sama rakyat mengikuti tentang perintah kawalan pergerakan yang sebenarnya sudah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak Isnin malam lalu, Eli. Ya, kita bercakap tentang PKP ini yang juga termaktub di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga di bawah Akta Polis 1967. Kenapa dua akta ini terhimpun atau termaktub di dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan kita nak faham lebih lanjut. Dan sejauh mana anda memahami sebagai rakyat Malaysia tentang keupayaan kita mengawal daripada merebak dan menularnya pandemik yang membimbangkan dunia ini, ya, bila kita bercakap tentang tidak dapat bergerak atau keluar daripada rumah, terpaksa bekerja dari rumah dan sebagainya, kedai-kedai atau premis perniagaan ditutup, dan sejauh mana kita dapat menahan diri kita, ya, dan mengikut apa yang diperintahkan oleh kerajaan supaya kita dapat mengekang wabak ini daripada terus berluasa dan memudaratkan bukan saja orang terdekat dengan kita tetapi juga masyarakat di sekeliling kita. Ini penting untuk kita sebagai rakyat mengambil tahu dan juga cakna di atas apa sahaja yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri, dan sama-sama memainkan peranan untuk melihat agar isu ini tidak terus berluasa. Jadi hari ini untuk berbincang lebih lanjut berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Datuk Muhammad Haziq Pilih, Peguam Bela kita. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, Rida. Ali Iskandar. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Datuk, kalau diikutkan pada siaran kali ini dah hampir 24 jam, ya, Perintah Kawalan Pergerakan dibuat, dan kita dengar macam-macam cerita lah yang tersebar luas di media sosial dan sebagainya. Setakat ini pengamatan Datuk, apa yang boleh Datuk katakan? Bagi saya yang pentingnya rakyat harus fikir kenapakah kerajaan menggunakan Akta 342 ni untuk mengadakan kawalan pergerakan seseorang individu. Ianya adalah untuk membendung wabak ni daripada menular kepada pihak lain. To prevent the curtail of COVID-19. Now, bila ia berlaku, apa yang dimaksudkan di bawah akta ni adalah seseorang harus duduk di rumah, jaga diri sendiri dan cuma perlu keluar untuk mendapat barang-barang asas. Dan selepas tu kembali balik ke rumah. Tetapi kalau kita tengok daripada apa yang kita baca dekat social media, rakyat sendiri menggunakan peluang ni untuk balik ke kampung, bercuti, berkumpul di balai polis bagi mendapat kebenaran untuk keluar daripada daerah. Now, bagi saya, matlamat kerajaan apabila menggunakan Akta 342 ini adalah untuk membendung COVID-19. Tetapi bila seseorang tu berkumpul secara ramai-ramai di satu tempat, maka apa yang dihasratkan oleh kerajaan tidak dapat ditunaikan kerana mereka dalam satu kelompok yang besar di mana kita tidak tahu siapa yang carrier, siapa yang mempunyai penyakit. So maka kerajaan membuat satu undang-undang tetapi rakyat tafsirkan undang-undang ni mengikut tafsiran sendiri. Dan mereka buat sesuatu yang apa yang tidak diingini oleh Akta 342 ni ataupun kawalan pergerakan seseorang tu. Okey. Dan kalau diikutkan apabila Eli menyentuh tentang Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga Akta Polis 1967, dua akta ini digabungkan bagi untuk perjalanan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bagaimana Datuk mungkin boleh jelaskan kuasa yang ada melalui dua akta ini terpakai dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey. Kalau mengikut Akta 342, mengikut akta ni, mana-mana pihak yang diminta bantuan oleh seseorang pegawai yang ditafsirkan di dalam Akta 342,
iaitu polis, immigration, custom dan sebagainya, perlu memberi kerjasama. So di dalam kes ni, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyatakan Akta 342 dan Akta Polis adalah bagi membenarkan pihak polis menjalankan rondaan, mengambil undang-undang yang sedia ada di bawah akta tu untuk menyekat perjalanan seseorang tu. Sebagai contoh, kalau pihak polis sekarang ni bawah akta ni mereka diberi kuasa. Dan di bawah akta polis sendiri mereka ada kuasa untuk menahan, untuk soal dan untuk menanyakan seseorang. Apabila contohnya, kita ambil contoh, kalau saya sendiri keluar, maka saya ditahan. Pihak polis, sebab kita perlu polis untuk enforcement. So, pihak polis boleh tanya, okey, kamu nak ke mana? So, kalau kita tak boleh memberi satu penjelasan yang sewajarnya, contohnya nak pergi klinik atau untuk mendapat barang asas, maka pegawai tersebut boleh mengarahkan kita, kuasa-kuasa yang diberi di bawah Akta 342, untuk satu, balik ke rumah, atau satu, menahan dan tuduh. Tapi mereka boleh menyekat. So, itu untuk jawab soalan Rina tadi, kita perlukan akta polis. Sebab polis diberi tanggungjawab untuk mengawal dan memberi kesan kepada perintah tersebut. Okey. Ini satu poin yang sangat penting. Dalam tempoh 18 Mac hingga 31 Mac ini, kita harap ada nampak kesan positif daripada pengguna pakaian akta, terutamanya akta polis ini. Sebab sebelum ini hanya dimaklumkan saja. Betul. Dan kita nampaklah masih lagi ada perhimpunan pergerakan nak di stesen bas, di tempat makan dan sebagainya. Bagaimana pada pandangan Datuk, kita dapat lihat Akta Polis 1967 betul-betul diimplementasikan? Sebab kalau kita sebut tentang ops dan sebagainya, kita nampak kehadiran polis itu. Betul. Di roadblock dan sebagainya. Untuk situasi begini macam mana? Bagi saya, itu saya katakan, apabila Perdana Menteri telah menyatakan Akta Polis, maka polis sekarang mempunyai kuasa untuk membuat sekatan-sekatan jalan raya. Saya rasa itu perlu. Sebab selagi tidak ada kehadiran polis, maka rakyat, bila dia lihat kita bawa kereta dalam highway, tak ada polis lah, tak ada siapa nak soal saya lah. So, maka biar saya buat sesuka hati. Itulah mentaliti dia. So, bila ada presence of police, maka mereka akan menjadi kuatir. Kalau aku ditanya, bagaimana aku nak jawab? So, saya rasa itu adalah penting, Eli. Saya rasa polis harus dengan secepat mungkin mengambil tindakan untuk meronda kawasan, tengok mana ada majikan-majikan yang masih bekerja, mana ada syarikat-syarikat yang buka. Sebab saya baca di social media, contohnya kita tahu sekarang, very clear guidelines daripada MKN. Kalau kita perlu nak beli makan, kita pergi ke restoran, beli makan dan balik ke rumah. Tetapi kita tidak dibenarkan duduk di restoran tersebut kerana ini antara satu langkah untuk to prevent the spread of COVID-19. So bila tak ada polis, bila tak ada pengawasan, maka mereka fikir saya tak perlu ikut undang-undang. Memang betul, saya tahu memang kalau kita nak ikutkan memang tak cukup anggota untuk kawal. Tetapi saya rayu kepada masyarakat Malaysia ni, kita harus mengawal diri kita. Kita tak perlu polis untuk mengawal diri kita. Contohnya mereka yang balik ke kampung ni, yang menjadi satu tanda persoalan bagi saya adalah ni. Bila kita dah ramai-ramai dekat stesen bas, kita dah ramai-ramai dekat supermarket kerana panic buying. Now, bila kita balik kat rumah kita, kita mungkin akan jangkiti isteri kita, anak-anak kita. Now, bagi mereka yang balik kampung, tolonglah ambil iktibar daripada ni. Bila kita balik kampung, kita akan berjumpa dengan ibu bapa kita yang sudah tua. Dan kita tahu bahawa lebih tua, kita lebihlah suka untuk kita ubati diri sendiri. So, perlu ke kita mengambil risiko ni? Sebab, please understand, kerajaan membuat dasar ni supaya dapat membendung COVID-19. Bukan untuk pastikan bahawa ia meningkat jumlah, tetapi untuk mengurangkan jumlah kes di Malaysia yang pada setiap hari meningkat dengan rampantly.
Dan sebenarnya Datuk, kalau kita lihat mungkin pula tafsiran daripada golongan masyarakat kita di luar sana, tempoh 18 Mac hingga 31 itu adalah satu tempoh untuk mereka bercuti. Itu yang membuatkan ramai dalam kalangan rakyat mengambil peluang dan juga kesempatan nak balik ke kampung, nak berjumpa dengan sanak saudara dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya mereka juga tidak sedar membawa risiko tersebut bersama dengan keluarga yang bakal mereka jumpa. Ini dari segi pemahaman individu, setiap individu, betapa pentingnya untuk mereka memahami situasi sekarang ini bukanlah situasi untuk bersenang lenang. Betul. Tetapi hakikatnya adalah untuk memikirkan mereka juga bertanggungjawab untuk mengurangkan risiko tersebut, Datuk. Betul. Saya setuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh Rina. Sebab kenapa itu saya katakan, bila kerajaan ambil langkah-langkah ni, kita main peranan sendiri. Kita kena faham bahawa bukan saja daripada segi sosial kita ataupun kita membawa wabak kepada pihak-pihak yang tak innocent parties tetapi kita juga melanggar undang-undang. Kalau mengikut akta yang sedia ada, contohnya apabila sahaja semalam pukul 12 dan katakan pukul 12 dah datang berkuat kuasa akta untuk pergerakan the order for restricted movement. Now bila sahaja dah keluar perintah tersebut pukul 12, kalau hari ini mereka berada di stesen bas untuk ke luar negara, untuk ke luar negeri, maka terpakai Seksyen 11.5. Iaitu 11.5 dibaca bersama Seksyen 24 Akta 342, maka kalau nak ikutkan undang-undang secara ketat, dia sudah melakukan satu kesalahan di mana jika disabitkan boleh dipenjarakan 2 tahun ataupun didenda. Tetapi mereka, itu saya katakan enforcement adalah penting, Eddie. Sebab bila ada enforcement, maka rakyat akan ambil iktibar. Di Malaysia kadang-kadang kita perlu buat tu. Bila dah nampak jelas terbukti. Nampak dia, tapi kalau kita nak kata saya tidak tahu, saya ingat ni adalah seperti cuti diberi untuk saya bercuti balik kampung. Tetapi dah dalam internet dah ada banyak artikel mengatakan bahawa ini adalah satu langkah di mana kerajaan berpendapat bahawa it's a kind of partial lockdown. Bukan full lockdown, tapi partial lockdown. Kerajaan at least prihatin, dia bagi kita, benarkan kita keluar, benarkan kita makan, benarkan kita bawa kereta. Tetapi kita janganlah abuse. Kita tak boleh abuse. Sebab kenapa? Kita tak boleh selfish tu. Sebab kita tidak tahu siapa yang pembawa. COVID-19 ni dia satu masalah, bukan saja simptom-simptom sakit. Ramai yang boleh jadi carrier tanpa mengada apa-apa simptom. Betul. Itu yang kita takut. Okey. Yalah, barangkali ini perkara yang tidak pernah dialami oleh rakyat Malaysia. Betul, tak pernah. Walaupun ada wabak penyakit seperti virus Nipah ke MERS ke SARS dan sebagainya, ia tidak sekritikal ini. Jadi, Datuk, kita bercakap tentang golongan-golongan tertentu yang barangkali bukan nak balik kampung untuk balik kampung bercuti, tetapi disebabkan mereka terpaksa meninggalkan premis tempat mereka seperti pelajar di kampus dan sebagainya. Jadi ini juga menimbulkan pelbagai situasi, kan. Bagaimana pada pandangan itu untuk melihat dalam pengguna pakaian perintah ini pada masa sama dapat digerakkan supaya semua keadaan terkawal. Sebab ini kumpulan yang besar juga. Kumpulan pelajar daripada kampus-kampus di negeri dan sebagainya yang mungkin tidak tinggal di negeri itu, tinggal di negeri lain. Itu saya menyatakan kalau motif atau kalau niat perintah ni adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19, maka bagi saya murid-murid ni ataupun pelajar-pelajar ni tak patut benarkan balik ke kampung. Mereka patut dibenarkan tinggal di hostel tersebut. Sebab anyway hostel tu dah memang sedia ada. Kenapa nak mereka berhijrah daripada hostel balik ke kampung? Sebab bila mereka balik ke kampung ada risiko-risiko juga bahawa mereka akan membawa penyakit ni. Sebab niat sebenar kerajaan adalah untuk menurunkan COVID-19. So kita tak boleh ambil langkah-langkah untuk menaikkan COVID-19. Kita kena ambil langkah-langkah untuk menurunkan COVID-19. Konten mereka di tempat mereka. Dan bila konten di tempat mereka, mereka boleh keluar setakat nak beli makan dan balik ke hostel. Mereka tak perlu untuk balik ke kampung. Sebab bila mereka balik ke kampung, mereka akan berhijrah di stesen bas, berhijrah di sana. Dan bila kita bersama satu kelompok yang besar,
lebihlah risiko bahawa penularan COVID-19 boleh berlaku. Okey. Salah satu daripada larangan yang ada di dalam PKP ni, Datuk, adalah tentang premis kerajaan dan juga swasta yang mana bukan essential services perlu ditutup. Tapi kalau dilihat mungkin ada dalam kalangan mereka yang mempunyai premis bukan essential services ini, pastinya ia juga akan memberi mudarat. Bagaimana mungkin tindakan boleh diambil kepada mereka, Datuk? Kalau bagi saya senang aja. Bila kerajaan dah keluar sesuatu perintah seumpama ni yang tak pernah dikeluarkan, seumur saya hidup ni tak pernah saya lihat ada perintah seumpama ni, maka keadaan dah serius. Dan kalau keadaan serius, kita sebagai majikan atau syarikat yang membuat bisnes, kita tetap kena akuh dengan perintah tersebut. Maka kalau disuruh tutup, kita perlu tutup. Ofis saya pun saya tutup untuk 2 minggu. Bukan kerana saya suka, tetapi saya kena akur kepada perintah kerajaan. Itu dah menjadi hakikat. Mungkin daripada penutupan ni saya rugi duit. Tetapi duit kita boleh cari. Tapi kalau saya tak ambil risiko, kalau saya tak tutup ofis saya, maka saya sendiri sebagai seorang peguam sekarang tidak mengikut undang-undang. Dan itu tak betul. So bagi saya sendiri, saya kata semua orang bila dikatakan swasta kena tutup, perlu tutup. Baik. Kita akan masuk aspek tu nanti dalam blok lagi satu. Cuma kita nak cakap dari perspektif members of the public, rakyat biasa. Kalau misalnya kita melihat premis tertentu ni yang diarahkan tutup, tidak tutup, apakah tanggungjawab kita? Satu, kita menghadkan pergerakan. Bisa kata kita dimaklumkan atau kita dapat tahu, premis yang kita lihat depan rumah kita sepatutnya tutup, tapi didatangi oleh orang dan sebagainya. Apa tanggungjawab kita sebagai rakyat? Kalau dia tak dalam golongan 22 essential services tersebut, maka kita boleh buat laporan. Kita kena ambil, kita kena elakkan daripada pergi. Sebab the thing is, dia melanggar undang-undang. So bila kita melanggar, bila seseorang tu kita nampak, contohnya bukan sahaja pasal perintah ni, dalam apa-apa segi pun kalau kita nampak seseorang hendak mencuri, kita mempunyai tanggungjawab sosial untuk memaklumkan kepada pihak polis. Now, enforcement memang pihak polis. So kalau kita nampak ada syarikat-syarikat, sebab polis sendiri takkan cukup anggota untuk mengawal. So masyarakat, that's a good question. Masyarakat boleh memain peranan untuk mengambil tindakan, untuk memaklumkan kepada polis bahawa syarikat-syarikat ni tidak mematuhi perintah larangan tersebut. Baik. Dan melihat kepada situasi ini juga, baru-baru ini memang tercetus satu situasi panic buying, Datuk. Ini juga memberikan risiko kepada mereka yang berada di kawasan pasaraya atau di tempat-tempat yang lain juga. Bagaimana mungkin kita boleh perjelaskan kepada penonton, setiap kali kita diberi arahan untuk mengadakan social distancing, tapi dalam situasi sebegini pun kita tidak mengaplikasikannya. Bagaimana kita nak memberi satu kesedaran dalam kalangan masyarakat? First, saya pun tak tahu kita ni, Malaysia ni bukan pergi perang. Kita cuma ada arahan untuk kuarantin nak katakan kuarantin. So, kalau pergi ke supermarket, janganlah habiskan barang. Diorang macam besok dah tak ada barang tau. Dia beli semua. Now, ini adalah sesuatu yang tak bagus. Kedua, untuk specifically answer apa yang Rina tanya, kalau kita nak ikutkan, pagi tadi pun saya lihat Twitter. Mereka pergi queue untuk membeli makanan. Tetapi manalah jarak 6 kaki itu? Di China dan negara barat, banyak mereka mengamalkan social distancing, iaitu jarak 6 kaki daripada queue yang ke depan, queue ke belakang. Tetapi dekat sini semua dekat. Kalau seseorang bersin pun, maka ada kemungkinan bahawa virus tersebut akan kena kepada 2 atau 3 orang yang berdekatan dia. So tidak ada. So saya rasa dalam apa juga keadaan, kita mesti praktis social distancing. Contohnya bila saya jumpa Eli dengan Rina tadi, saya kata salam Eli. So kita boleh pegang dada. Tak perlu kita shake hand. Kalau kawan rapat pun tak perlu peluk, kita boleh gunakan siku. So ada banyak cara, tetapi itu saya katakan, kita kena polis diri kita sendiri. Kita tak boleh minta nasihat. Kita boleh cakap dekat TV, tetapi terpulang kepada individu untuk mengamalkan hygiene, untuk mengamalkan social distancing ni. Saya rasa social distancing ni adalah penting. Sebab kalau ada jarak 6 kaki antara saya dengan Eli, kalau Eli bersin pun ada kemungkinan
wabak tu saya tidak akan kena. Baik. Mesti ada sebab. Sebab kita kena ambil contoh negara barat dan negara-negara lain yang mengamalkan social distancing. In China, in fact, sekarang saya tengok bila dia duduk pun, dekat panggung ke office, dia ada jarak 6 kaki. Ya. Tapi dekat sini kita berkumpul macam gini sebab nak beli makan. Dekat. That means dekat, kalau pusing pun dah terlanggar belakang. Betul, itulah dia. Jadi ialah barangkali perlu pemahaman dan perlu cakna lagi tentang situasi ini lah. Bila benda tak pernah berlaku pada kita, barangkali kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Tapi kenapa Suara Rakyat bawakan perbincangan ini? Kerana ia serius. Datuk, kita berehat seketika. Selepas ini Suara Rakyat akan kembali. Kita bincang pula tentang pekerja-pekerja yang sama ada diminta bekerja rumah ataupun terpaksa berhenti ataupun berhenti dalam tempoh 18 hingga 31 Mac ini, dan bagaimana dari segi bayaran gaji mereka. Ada yang dibayar penuh, ada yang tidak dibayar, dan bagaimana situasi itu akan kita bincang selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam Soal Rakyat, membincangkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan Datuk Haziq Pillay. Datuk, kalau disentuh tadi, di awal tadi kita ada menyentuh sedikit berkenaan dengan pekerja-pekerja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah, dan ada juga dalam kalangan pekerja yang terpaksa bercuti tanpa gaji. Semestinya situasi ini memberi kesan bukan saja kepada majikan, apatah lagi soal pekerja-pekerja itu sendiri. Bagaimana mungkin kita nak melihat situasi ini agar ia tidak memberi tekanan kepada kedua-dua pihak? Okey, bagi saya arahan PKP ini adalah berdasarkan akta. Majikan pun tak minta, pekerja pun tak minta, tapi majikan perlu akur sebab ia adalah satu perintah yang terpakai kepada majikan. Yang bukan dalam essential service, 22 essential service ni. Maka di dalam keadaan tu, apabila saya suruh staf saya untuk tidak bekerja, persoalan yang pertama ditanya, adakah saya berhak untuk suruh staf ambil cuti tanpa gaji? Bagi saya, staf boleh soal saya balik, bos, saya tak pernah nak minta cuti ni, tapi bos terpaksa tutup, sekarang bos nak potong gaji saya, maka tak adil. So, untuk saya lah, tapi ramai individu kat luar, untuk saya katakan tak apa. Kalau saya terpaksa bayar, kalau 2 minggu, insya-Allah saya boleh mampu, saya bayar. Tapi kalau berlarutan, mungkin saya kena fikir baliklah. Kalau 2 minggu, saya boleh bayar. So, ini menunjukkan majikan perhatian kepada pekerja. Dan bila kita perhatian pada pekerja, we take care of our workers, dia akan take care of us. So, itu cara saya. Tetapi kita ambil senario yang kedua. Ada majikan akan kata, saya pun tak nak ni. Saya nak tolak juga gaji. Now, kalau pekerja rasa bahawa tindakan majikan tu adalah keterlaluan, maka dia mempunyai hak untuk ke pejabat buruh dan sebagainya untuk membuat aduan. Tetapi itu tidak akan selesaikan masalah kerana pekerja juga harus faham kalau majikan tu mempunyai duit dan hanya menggunakan tu sebagai alasan untuk tidak bayar, maka pejabat buruh boleh buat sesuatu. Satu. Kedua, pekerja juga harus fikir sama ada majikan kemampuan untuk membayar atau tidak. Dan pekerja akan tahu sebab dia tengok trend bisnes. Kalau bisnes tu banyak, dia tahu majikan ada duit. Kalau dia tengok majikan sendiri dalam keadaan ekonomi sekarang, sebab ekonomi sekarang bukan saja Malaysia, seluruh dunia. So dalam keadaan ekonomi sekarang, pekerja pun boleh give and take lah. So bagi saya, di dalam situasi dalam perhubungan antara majikan dengan pekerja, ianya semua adalah prinsip give and take. Majikan give. Ada juga majikan boleh menyatakan bahawa kalau saya tak boleh bayar awak penuh untuk tempoh 2 minggu ni, saya bayar separuh. So at least tak adalah pekerja tu yang mengharapkan gaji dia untuk membayar pinjaman rumah, untuk bayar pinjaman kereta, untuk bil-bil api akan tersekat untuk bulan tu. Okey. Dan sekarang ni kita ada keupayaan juga untuk bekerja dari rumah dengan teknologi dan sebagainya. Adakah boleh dilakukan perbincangan supaya misal kata diberikan cuti ataupun disuruh untuk bercuti ini? Boleh dibincang antara majikan dengan pekerja sama ada dibayar separuh gaji ataupun tidak, kerana barangkali di pihak majikan kalau tidak bekerja, kalau tidak ada produktiviti, jadi tidak buat keuntungan. Jadi
ataupun ia lebih kepada budi bicara pihak majikan itu saja? Saya rasa betul. Kalau nak katakan memang 2 minggu ni saya pun rugi sebab tak ada produktiviti. Tetapi nasib baik mahkamah pun cuti. So tak adalah teruk sangat kan. So saya fikir tak apalah. Bagi saya lah ini pendapat individu bukan pendapat sebagai seorang majikan tetapi sebagai seorang manusia. Saya kata tak apalah. Kalau saya bayar staf saya pun, itu adalah staf saya. Bayar aja. Tapi bukan semua yang akan buat tu sebab macam Eli katakan tadi, dia akan kata produktiviti tak ada. Tak ada duit masuk. So padahal dia mempunyai duit. Itu yang saya katakan. Semuanya berasaskan nawaitul seseorang tu. Bila kalau dia mempunyai duit tetapi dia sengaja tidak bayar staf, saya rasa itu salah. Tetapi kalau staf sendiri faham bahawa majikan tu sememangnya tidak ada duit, staf pun boleh give and take. Sebab tak guna bergaduh. Tak guna kita pergi timbang tara dekat pejabat buruh ke mahkamah dan sebagainya. Sebab kenapa? Nanti bila kita dah buat sesuatu seumpama tu, perhubungan antara pekerja dengan majikan akan renggang. So kita kena meet two ways. Itu sahaja. So pekerja pun give, majikan pun give. So kalau kita midway tu tak ada apa-apa hal. Situasi ini juga sebenarnya banyak juga peranan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri untuk mengurangkan beban dalam pekerja, di mana ada bantuan RM600 diberikan kepada mereka yang terpaksa bercuti tanpa gaji dan sebagainya. Tapi mungkin Datuk kita boleh jelaskan dari segi pengguna pakaian Akta Pekerja dalam situasi sebegini bagaimana? Okey, kalau kita nak ikutkan Akta Pekerja, memang ada satu provision di mana dikatakan bahawa bila seseorang tu sakit, majikan diwajibkan untuk membayarlah. Contohnya kalau COVID-19 dan sebagainya. Tetapi itu hanya kalau lepas dikenal pasti. Tidak ada apa-apa yang merangkumi sebelum seseorang katakan menghidap COVID-19. Itu adalah post COVID-19. Ada. So untuk menjawab soalan Rina tadi, kalau pekerja mempunyai ini, dia disuruh bercuti tanpa gaji. Yang sekarang kerajaan announce, tahu saya, tapi ini bukan untuk yang 2 minggu ni, jangan kita salah faham. Itu adalah bagi mereka macam daripada syarikat-syarikat penerbangan di mana mereka disuruh ambil cuti tanpa gaji untuk 6 bulan, 8 bulan dan sebagainya. Itu adalah bantuan yang kerajaan memberi dengan syarat bahawa mereka ada daftar dengan EIS. EIS itu adalah SOCSO punya Employee Insurance Scheme. So kalau kita berdaftar, maka mereka akan gunakan peruntukan daripada sana untuk membayar. Tetapi hakikatnya adalah satu. Kalau kita dah biasa mendapat gaji 3-4 ribu dan kita mendapat 600 ribu, masih ada shortage. Kita masih ada shortage sebab kita dah memang plan. So sekarang itu yang menjadi masalah. Pekerja pun tak tahu apa nak buat. Macam mana nak menampung. Tapi bagi saya ialah kalau dah keadaan ekonomi, kalau kita dapat 600 tu, kita boleh cuba menceburi diri kita dalam bidang perniagaan atau sesuatu yang lain. Contohnya bukan saya nak galakkan. Tapi kalau kita dapat 600 saja dan kita tahu syarikat tu tak mampu bayar kita kerana keadaan ekonomi semasa, keadaan ekonomi semasa, contohnya bawa Grab, bawa sesuatu untuk cukup menampung diri kita sementara. You get what I mean? So ada banyak cara, ataupun buat perniagaan secara kecilan. Ada cara. Ada cara. Tapi of course kalau tanya saya 600 tu memang tak memadai lah. Sekarang kami, let's be realistic. Keadaan sekarang ni, dunia ni kalau 600 tu tak cukup, but at least dapat cover something lah. Yalah, ikhtiar juga dituntutlah untuk diambil oleh golongan ini. Okey, Datuk, saya tertarik bila Datuk sebutkan tentang pampasan yang dibayar sekiranya disahkan positif COVID-19. Okey, sekarang ini apabila diberikan cuti, majikan boleh maklumkan jangan berada ataupun melakukan perkara-perkara yang berisiko untuk dijangkiti virus ini. Tetapi dalam keadaan dikatakan cuti ini, ada yang balik kampung, ada yang bergerak, ada yang berhimpun dan sebagainya, yang buatkan mereka lebih mudah terdedah. Dan adakah itu apabila misal kata seorang itu disahkan mengidap COVID disebabkan aktiviti yang berlaku sepanjang cuti itu, adakah ia boleh dinafikan daripada menerima pampasan ini atau bagaimana? Satu soalan yang bernas, saya rasa boleh. Tetapi menjadi isu ni bagaimana kita nak membuktikan bila dia dapat tu. So kita boleh trace balik sebab bila contohnya macam saya menyatakan apabila saya tutup office malam, saya bagi tahu staff faham
kenapa kamu diberi cuti 2 minggu? Balik ke rumah, jangan keluar. Dan kalau saya dapat tahu kamu balik kampung, maka saya takkan bayar. Saya gertaklah, saya takkan bayar gaji kamu untuk 2 minggu ni. So itu sahaja kita boleh buat. Okay. So bagi menjawab soalan ini tadi, kalau dia balik dia kata saya dah kena. So saya akan tanya dekat mana awak kena, sebab awak sihat sebelum awak meninggalkan ofis pada 17 hari bulan. So kalau kita dapat bukti itu, kita boleh elak daripada membayar, sebab kerana dia mencari nahas sendiri dengan pergi ke tempat yang crowded. Itu saya kata pada awal rancangan. Hakikatnya PKP ini adalah untuk menurunkan kes-kes penularan COVID-19. Tetapi kalau dia sendiri tidak dengar cakap dan nasihat kerajaan, nasihat dekat media, nasihat saya sendiri, maka that is something dikata dalam bahasa Inggeris, you went on a frolic of your own. Ya, Okey. itulah itu. Dan mungkin juga Datuk boleh jelaskan apabila sesuatu perintah itu dilaksanakan, dah tentunya ada peruntukan dari segi hukumannya, Betul. termasuk penjara dan juga denda. Yes, Tapi betul. dalam situasi yang bagaimana ia terlaksana, mungkin akan ada yang pertamanya dari segi nasihat, kata Datuk tadi, nasihat, amaran dan sebagainya, untuk seseorang itu disabitkan dengan kesalahan, Datuk. Okey, contoh saya bagi contoh. Sekarang ni, kalau seseorang tu keluar tanpa sebab, sekeluarga pergi ke suatu majlis. Kita dah tahu majlis keramaian, keagamaan, sosial, sport, semua dah tak ada. So, kalau mereka boleh menunjukkan intipati kesalahan di bawah Seksyen 11, iaitu melanggar perintah PKP ni yang berkuat kuasa berdasarkan Seksyen 11 ni dan mengguna pakai Seksyen 24 akta yang sama, akta 342 yang sama, maka kalau intipati itu adalah sama ada mereka boleh memberi penjelasan yang sewajarnya apabila ditahan, kenapa mereka lebih daripada 4 orang berada dalam satu kereta menuju ke satu tempat yang lain. Itu pada dasarnya, kalau mereka tidak boleh menjawab, maka mereka boleh dituduh. Tetapi kalau kita baca Seksyen 11.5 yang memberi penalti am adalah di bawah Seksyen 24, dia menyatakan 2 tahun penjara, tidak melebihi 2 tahun penjara ataupun denda. Tetapi pada hari ini saya telah baca ada gazet yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Peguam Negara yang menyatakan bahawa sesiapa yang melanggar peraturan ini buat kali pertama akan dihukum tak melebihi 6 bulan atau 1,000 denda. Okey. Baru pagi tadi sebelum saya ke TV3. So itu mungkin adalah first warning. Sebab dia ada peruntukan juga di bawah Seksyen 24. Buat kesalahan pertama, 2 tahun dan denda. Buat kesalahan kedua, maka ia adalah 5 tahun dan denda. So mereka mempunyai alternatif A dengan B. Tetapi kalau dah ada gazette notification, bagi saya mungkin apa yang dihasratkan oleh pejabat peguam negara adalah untuk memberi amaran kepada rakyat bahawa jangan pandang sewenang-wenangnya perintah PKP ini. Dan saya rasa dalam masa 2 minggu ni, bagi mungkin ada kes-kes yang mana mereka akan dituduh selepas habisnya tempoh 31 Mac. Dan saya rasa, Eli, bukan saya nak katakan bahawa ia wajar ataupun tidak. Tetapi bagi saya sebagai seorang pengamal undang-undang, kita ada undang-undang, rakyat harus ikut undang-undang. Sebab kalau rakyat tak ikut undang-undang, maka negara akan huru-hara. Kita tak boleh harapkan penguatkuasa polis dan sebagainya untuk membuat kerja kita. Kita sebagai rakyat, itu dikatakan dalam rukun negara pun dia kata kedaulatan undang-undang. Kalau kita tak hormat undang-undang kita, kita mengambil wenang undang-undang kita, maka saya rasa mereka yang mengambil wenang undang-undang kita, mereka harus dihukum. Okey. Baik. Kita berehat sekali lagi dan selepas ini kita akan rumuskan berdasarkan apa yang kita bincangkan ini tentang PKP dan sejauh mana hari pertama ini boleh kita jadikan analisis untuk hari-hari berikutnya selepas penghujung PKP dan bagaimana kita menangani COVID-19 yang terus menurun dan terus menjadi mudarat kepada negara. Selepas ini kita akan kembali dengan soal rakyat.
Baik, kembali dalam Suara Rakyat dan kita masih lagi berbincang tentang Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini bersama Datuk Muhammad Haziq Pillay, peguam kita. Ini hari pertama berdasarkan analisis. Kita harap ada perkembangan yang positif lah, Datuk, ya, dari segi pemahaman rakyat tentang kenapa diminta untuk menghadkan pergerakan dan sebagainya. Cuma saya nak tanya kepada Datuk, adakah sebab ini kali pertama diguna pakai akta ini dan sebagainya dan perintah ini membuatkan interpretasi individu dalam masyarakat itu berbeza-beza. Ada yang mengatakan had pergerakan dia setakat ini, ada yang kata begini, ada yang rasa yang ini tak penting, yang tidak penting bagi orang ni penting bagi orang lain. Jadi kenapa tidak diguna pakai satu istilah yang lebih jelas seperti perintah berkurung dan darurat dan sebagainya? Okey, kalau contohnya, kalau kita nak gunakan istilah darurat dan curfew dan sebagainya, maka ia mungkin akan menakutkan rakyat. Itu saya katakan, ini baru perintah PKP. Kita masih boleh keluar rumah, kita masih boleh ke kedai, kita masih boleh ke halaman rumah kita dan sebagainya. So tak adalah restriction. Cuba kita bandingkan dengan negara-negara barat yang sekarang di bawah curfew. Di bawah curfew ni, mereka tidak boleh keluar daripada rumah, bekalan makan akan diberi dan mereka akan terkongkong. Kalau duduk dalam flat, terkongkong dalam flat. Kalau dekat rumah, terkongkong dalam rumah. Tak boleh keluar langsung ke jalan raya. Nah, kerajaan kita dah prihatin. Dia cuma bagi perintah PKP. Iaitu kita masih boleh keluar. Contohnya ada kematian boleh hadiri kematian untuk menziarah dan sebagainya. Sebab kita masyarakat yang bilang bangsa. So kita ambil segala sensitiviti sebelum mengambil tindakan. Tetapi untuk menjawab soalan Eli tadi, kalau masyarakat sendiri tak ikut perintah PKP dan contohnya pada satu ketika insya-Allah tidaklah, kalau kes-kes wabak COVID-19 ni increases contohnya, maka apa alternatif kerajaan ada melainkan nak isytiharkan darurat? Saya harap tidaklah, saya rasa tidak. Tetapi kalau langkah ni, masyarakat tak boleh kata bahawa interpretasi saya berkaitan dengan PKP berlainan. Tidak. Sebab ada garis panduan yang dikeluarkan oleh MSN. Kalau pergi ke internet, dia kata apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. So, tak guna kita nak pakai interpretasi sendiri, tetapi ikut langkah-langkah panduan yang dikeluarkan oleh MSN. KSN. Okey, Datuk, ini satu yang perlu diketengahkan lagi. Dah ada garis panduan. Ya, cuma bila kata tidak boleh keluar ataupun bercuti dan sebagainya, tindakan untuk balik ke kampung sehingga menimbulkan situasi tegang semalam, ya, apabila IGP mengeluarkan kata kalau nak balik kampung kena isi borang, kemudian ditarik balik. Jadi ini antara perkara-perkara yang barangkali boleh timbul dan diharapnya tidak terbawa-bawa sampai ke hari-hari mendatang lah. Betul. Ya, jadi bagaimana apabila perkara-perkara kabur seperti itu, bagaimana kita sebagai rakyat boleh kita ni sebagai manusia kita sentiasa buat silap. So pada ketika tu bila mungkin pihak IGP menyatakan bahawa borang-borang akan disediakan, mereka pun tidak beranggapan bahawa ramai yang akan ke balai polis untuk memohon. Tetapi bagi saya lah, with all due respect, bagi saya kalau ada perintah PKP ni, patut kita tak perlu bagi borang dan tak perlu membenarkan orang keluar daripada daerah. Itu hasrat PKP. So mungkin ada kesilapan yang berlaku. Tetapi masyarakat tak boleh menggunakan kesilapan ni untuk menginterpretasikan dan buat sesuka hati mereka. Sebab kita kena harus fikir secara global. Apakah hakikat kenapa kerajaan keluar perintah PKP ni? Takkan masyarakat tak tahu bahawa ia adalah untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Mereka tahu. Dan mereka tahu satu daripada hasrat apa yang dia kata, tak boleh ada sports, tak boleh ada sembahyang Jumaat, tak boleh ada apa-apa upacara keagamaan. Kenapa? Sebab mereka tidak hendak ada ramai orang di mana-mana satu keadaan. So bila mereka sendiri berkumpul dekat satu tempat, sama ada balai polis ataupun di stesen bas, bukankah mereka melanggar undang-undang ni? So bagi saya lah, ini pendapat saya lah sebagai peguam. Kalau kita dah ada perintah PKP, jangan benarkan rakyat keluar.
Kalau kita tak benarkan mereka keluar luar negara dan tak membenarkan mereka daripada luar negara masuk ke Malaysia, it's a partial lockdown. So bila kita dah ada partial lockdown, kenapa kita nak masih memberi peluang kepada rakyat kita untuk balik ke negeri lain? Patut ada sekatan macam Eli kata roadblock dekat setiap border. Contohnya kalau nak masuk Ipoh ada roadblock dekat sana. Contoh nak masuk Johor ada roadblock. Contoh nak pergi ke tempat lain tu ada roadblock. Kalau antara daerah tak apa, saya boleh faham. Tetapi kalau luar saya rasa tak boleh. Sebab kalau benda tu dah awal dibuat, maka tidak akan berlaku kes-kes yang mungkin akan merebak di kawasan yang dilawati oleh masyarakat yang telah keluar daripada KL. That was the whole idea kalau kita fikirkan secara logik. Ialah barangkali situasi yang tidak terjangka berlaku dan kita belajar daripada apa yang sebab you know why kita tak boleh salahkan mana-mana pihak. Betul. Sebab ini pertama kali benda ni berlaku di Malaysia. So bila benda baru, Eli, mesti ada kesilapan. Manusia ni kalau semua betul, bukan manusia. So, semua orang buat silap. Tapi kita jangan gunakan kesilapan tu bagi mengkritik orang atau menyatakan bahawa dasar mereka silap. Tidak. Itu saya katakan, kita kena polis diri kita sendiri. Kita tak perlu polisman untuk polis kita. Tapi Datuk, bagaimana pula dalam situasi jika ada juga dalam kalangan masyarakat kita ataupun rakyat kita ini yang ingkar, tetapi mereka juga membahayakan keadaan ataupun situasi. Apakah pihak berkuasa mempunyai kuasa mereka untuk menggunakan kekerasan dalam situasi begini? Ada. Sebab that's a good question. Sebab kenapa? Kalau mengikut Akta 342, dia menyatakan kalau seseorang yang syaki bahawa dia ada apa-apa penyakit yang wabak atau penyakit, maka dia tidak membendung diri dia atau tidak memberitahu pada kementerian, contohnya Kementerian Kesihatan dan sebagainya, dan pergi. Contohnya saya tahu saya ada COVID-19, saya dah buat test, tapi saya pergi. Macam baru-baru ni kita tengok ada viral, dia ada seseorang ludah dekat lift. Now, itu kalau mengikut akta ni, ada provision di mana dikatakan bahawa tindakan boleh diambil. Bukan saja tindakan diambil, akta ni memberi kebenaran kepada mana-mana pegawai. Akta ni adalah akta di bawah kesihatan, iaitu related to health matters. Now, daripada akta ni, mereka memberi kuasa kepada polis. Polis boleh menggunakan kekerasan atau mana-mana pegawai yang dilantik di bawah akta ni boleh menggunakan kekerasan yang munasabah untuk menahan seseorang tu daripada keluar. Memang ada. So, itu saya katakan. Patut rakyat faham bahawa kita ni perhatian, kerajaan kita, polis kita prihatin. Kalau tidak, kalau mengikut akta ni, kalau dia masih berdegil pergi, dia boleh tahan, dia boleh menggunakan kekerasan yang munasabah. Tapi kita tak nak sampai ke peringkat tu lah. Kita tak nak. Sebab Malaysia kita tak nak. Malaysia ni aman. So tapi just because bila kita aman ni, janganlah apa kata orang tu, tak apalah kalau buat pun tak ada tindakan akan diambil. So, itu saya selalu menyatakan, bukan sebab saya peguam. Kalau tak ada tindakan diambil, maka selagi tak ada tindakan diambil, rakyat akan memandang wenang PKP ni. Kita kena tunjukkan how serious it is. Sebab COVID-19 ni very serious. Diorang, saya pun tak faham, Eli. Diorang macam tak takut. Itulah kadang-kadang kita pun rasa hairan dengan segala maklumat kita berikan. Malah di kaca TV juga statistik juga dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dan sejauh mana pemahaman dan penerimaan tentang kepekaan rakyat ni terhadap seriusnya situasi ini. Kita harapkan lebih banyak maklumat akan terus disalurkan seperti mana program Suara Rakyat kita bawa ni. Okey, Datuk, adakah pada pandangan Datuk disebabkan terlalu banyak lambakan maklumat tentang COVID-19 ini yang pelbagai, sebab dengan adanya media sosial ini dan juga internet ni, maklumat dari luar boleh dapat. Jadi seolah-olah apa yang dimaklumkan oleh pihak berwajib iaitu kerajaan tidak dipandang sebagai prioriti. Apa komen Datuk? I think there's a lot of truth, betul, Aidi. Sebab kenapa? Tapi kalau bagi saya lah, mereka lebih baik kita ambil apa yang diutarakan oleh TV-TV station seperti TV3, Astro Awani, ke mana-mana TV station dalam Malaysia, kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca dekat luar negara. Sebab dekat luar negara, dia punya situasi mungkin berbeza dengan Malaysia. Alright? Contohnya, saya nak bagi tahu, kalau mengikut akta ni, kita ambil, kalau seseorang yang meninggal dunia akibat wabak COVID-19, mengikut akta ni, mereka ada kuasa sama ada untuk menanam atau membakar.
Tetapi kita ambil daripada segi keagamaan. Orang Islam kita tak boleh membakar. So dia terpaksa membuat sesuatu yang bungkus dengan baik dan tu, tetapi tidak ada lagi kain kapan. Semua dia mungkin buat daripada segi medical, kain papan dengan medical tu untuk menanam. Sebab supaya benda ni tak merebak. So itu saya katakan, ada banyak perkara di bawah akta ni yang boleh dibuat. So kita satu, percaya kepada apa yang kita nampak nyata dekat Twitter ke, apa-apa, Astro ke, TV3 ke. Sebab pihak TV tidak akan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Dan tidak rasmi. TV station kalau tidak dia defamation, dia mesti akan tulis sesuatu yang dia boleh membuktikan kesahannya. So kita ikut tu. Tetapi kalau kita tengok Twitter, dia orang hantar tu, dia hantar ni, saya pun dah tak baca. Tapi Ellie, actually you're quite right. Sebab terlalu banyak information, masing-masing ada interpretasi dia sendiri berkenaan COVID-19. Apa yang boleh, ada yang kata tak perlu pakai mask, ada yang kata pakai mask, ada yang kata pakai glove. So saya just buat ikut sendiri, saya buat social distancing. Dengan hand sanitizer, cuci tangan. Itu saja. Betul. And yalah, kalau untuk saya, sebab saya pun dah berumur, saya ambil vitamin C lebih. Vitamin C cuba nak perlu ke, morning sun, D3, benda-benda macam gitu kita gunakan untuk mengelakkan, sebab dia immunity system kita. Kalau immunity system kita bagus, insya-Allah kita boleh cepat sembuh. Kalau immunity system kita tidak bagus, maka ia akan memudaratkan kesihatan kita. That's why I'm just saying again, saya just cuma sedih bila saya tengok orang-orang tua ni, bila mereka kena. Saya masih tak faham bila dia kata nak balik, nak jumpa ibu bapa dekat kampung tu. Saya rasa dia bukan senangkan ibu bapa, dia membahayakan keadaan mereka. Sebab bila they have it, dah tak boleh buat apa-apa. Kalau betul kata sayang kepada ibu bapa, kan, ini bukan cara dia sebenarnya. Bukan, I mean, sorry lah, saya berterus terang, mungkin ramai yang tak suka cara saya cakap, tapi ini adalah hakikatnya. Kita ada undang-undang, kita ikut, kita polis diri kita sendiri. So mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bahawa kes-kes COVID-19 di Malaysia berkurangan. Amin, mudah-mudahan. Betul. Apa pun perintah kawalan pergerakan, apa sahaja yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kalau tak ada pemahaman daripada setiap individu sendiri, pastinya ia tidak mampu untuk digerakkan. Betul. Dan saya kira yang paling penting perlunya ada dari segi kecaknaan dalam rakyat itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak ambil perkara ini satu perkara yang serius dalam usaha kita untuk membendung wabak COVID-19. Betul. Kadang-kadang kita sebagai warga net yang termaklum dengan pelbagai maklumat ni, seolah-olah kita rasa kita ada authority untuk bercakap. Padahal pihak berwajib seperti kementerian juga pun ada orang tertentu yang boleh bercakap. Betul. Jadi kita kena faham tentang situasi ini dan kita harap apa yang kami kongsikan di media ni dapat memberikan lebih pemahaman dan kecakapan. Dan bila cakap tentang perintah kawalan pergerakan, ikutilah di bawah lunas undang-undang ini. Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini, pandangan pendapat dan juga perspektif undang-undang tentang perintah kawalan pergerakan ini. Kita harap semuanya ambil iktibar daripada situasi berlaku. Hari pertama, barangkali hari kedua ketiga kita nampakkan sesuatu yang positif lah dan dapat dikawal penularan COVID-19 ini. Baiklah, itu saja untuk soal rakyat malam ini. Saya Hazrina Kasim. Saya Ali Iskandar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri Malaysia.